saya tanya atas saya nak buat apa ni. Saya kalau suruh masjid Haji nak buat apa, Ustaz kita nak buat live FB untuk saya. Aku tarik jari bila belajar tak mau. Kan? Saya tak cakap tu. Jadi mati habis idea. Kan? Sebab tu siapa? Minta suruh itu ni. Dia telefon tak Ustaz. Tempoh PKP ni kelas kita buat video hantar ke WhatsApp. Saya tak kalau hantar video untuk cari orang lain nanti tak kata saya tak payah ada, saya tak aktif semua bukan kita meluar-meluar dah. Ini dah dia tahu untuk nak simpanan apa nama misalnya ada tak apa lah buat. Kalau ada nak dalam FB semua kalau tengok tu, bukan dia passion saya lah cari orang lain. Saya tak aktif semua. Baik. Tak pernah ada ni. Tak bersiwak tu. Makin sebelum waktu subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan dan perbendaharaan kebaikan. Tahajud tengah malam 2 rakaat sekurang-kurang. Maka hendaklah kau membanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu, dan harta benda dunia sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa. Yang ni dia sebut sembahyang 2 rakaat tengah malam. Tajuk sebelum ni kita dah bincang tentang bab witir. Bab witir. Witir sama ada nak sembahyang sebelum tidur ataupun nak sembahyang selepas pada buat sunat-sunat lain tengah malam tu. Pilih mana-mana boleh, tak ada masalah apa. Kalau nak buat lepas dia buat sunat-sunat lain tengah malam, maka lepas buat sunat-sunat yang disebut ni baru dah dia buat sunat witir. Kemudian hendaklah baca doa ni. Doa ni pun berbeza dengan doa ni lebih banyak daripada yang kita nak baca selalu. Kalau yang macam mana saya sebut tu ni, kadang-kadang doa-doa ni dia main dalam bentuk dia bawa main makna Melayu, dia suruh bawa main makna Arab. Tu dia nak cari lah. Dia nak cari. Kalau dia main makna Arab, kalau dia main doa Arab ni dia suruh bubuh makna Melayu, boleh teka-teka lagi, boleh tembak-tembak lagi. Kalau dia buat main hak Melayu, bubuh Arab, sebab hak kita nak baca tu boleh. Hak kita nak baca tu pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut tu. Kan? Ni panjang lah. Mungkin saya pernah cerita pada tuan-tuan pada satu tempat tu, makcik tu tanya dia, Ustaz doa nak tidur ni doa dulu lah. Tentu doa tu Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Tu doa budak-budak tadika. Doa mana kita saya tak tahu lah. Kan tu saya tahu pun. Doa nama-nama Ashabul Kahfi. Tu saya tak tahu dah. Aku dah tanya ustaz lain kata. Saya tahu tu doa budak tadika. La ilaha illallah. Kalau nak kira lagu tu, doa makan apa semua tu tak boleh baca. Tu doa budak tadika, doa hak tua-tua tak tahu mana. Jadi tuan-tuan, tak apalah nak baca doa mana pun, kurang-kurang hak tu hak tak biasa tu kita baca lah. Baik, hak ni makna saya nak baca doa ya. Makna tuan-tuan puan boleh tengok saya lah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li jambi Allahumma qini 'adzabak yawma tab'atsu 'ibadak Allahumma bismika ahya wa amut. Dia tu lah. Wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay' wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay' wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay' wa anta al-batin falaysa dunaka shay'. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaytaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma ayqizni fi ahabba as-sa'at ilayk wasta'milni bi ahabbil a'mali ilayk. Ini doa diminta, ya Allah, kejutkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik, dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu. Nak makit pagi ni ada orang tua, saya pun dengar orang betul lah tapi tak nak buat. Dia kata tepuk bantai, nak tepuk bantai abang nak makit ke bawah. Ada ke? Tak tahu semua orang tak nak boleh buat ada.
Kalau hak jenis doa ni nak makit ke orang ni hak macam-macam lah, macam-macam. Hak saya dapat tu kita ingatlah siapa bang dia. Baca apa? Ambo tidur pun tu lah. Tu jaga ni tak banyak. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT ayat tu apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ayat tu tepuk dada 3 kali, abang angkit ke bawah. Ingat niat nanti nak angkit ke bawah. Tepuk dada 3 kali. Ingat nak angkit ke bawah. Insya-Allah. Takat dah buat, insya-Allah jadi. Tapi kalau hari letih sangat, tepuk 4 kali tak jadi. Ingat yang kata 3 kali, 4 kali pun boyuk begitu ya. Hal lain tu ada lagi banyak lagi lah. Ada kata betul-betul yang ni. Tapi yang saya dengar, tepuk bantai tu saya pernah nak mesti nak buat. Tepuk bantai nak tidur, tepuk bantai bang tak pernah makit ke bawah abang kat bantai tu. Tak tahu tu mungkin betul ikut Allah lah. Dia hari ni, Imam Ghazali tulis ni, hari ni kita minta doa Allah Taala salat tidur tu. Allahumma ayqizni fi ahabbi as-sa'at ilaik wasta'milni bi ahabbi al-a'mal ilaik hatta tuqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sakhatik bu'da as'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fatastajibani. Itu dia doa dia, panjang. Tak tahu lah sebab dia baca lah, tak boleh baca luar guna, baca apa nak baca dah. Tapi cuma dalam Faisal kena ambil banyak juga kadang-kadang. Aku saya buat macam ni. Dia bawa mai apa nama, ya Allah engkau lah di antara doa-doa tidur ialah ya Allah engkau lah yang menciptakan diriku dan engkau pula yang berkuasa mematikannya, maka terserahlah padamu untuk jikalau engkau mahu mematikannya. Allah mata khalaqta nafsi, ya Allah engkau lah yang menciptakan diriku, wa anta tawaffaha, dan engkau pula yang berkuasa mematikannya, laka mamatuha, maka terserahlah kepadamu kalau hak buku cetakan tuan pun ditulis tu sini dia kalau siapa ada macam saya ni, dia tak cukup main. Dia sampai maka terserahlah kepadamu untuk saja. Itu makna sebelah dia tu, jikalau engkau mahu matikannya tu, maka terserahlah kepadamu untuk Tuhan mematikannya, wa mahyaha, ataupun nak menghidupkannya. Betul barulah in amattaha faghfir laha, jika engkau mahu mematikannya maka ampunkanlah baginya, wa in ahyaitaha fahfazha, dan jika engkau mahu menghidupkannya maka peliharalah akan dia, bima tahfazu bihi ibadakas salihin, seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh-saleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah aku mohon akan Engkau akan kemaafan dan keafiatan. Tukar maksud doa ini ke dalam bahasa Arab. Kalau soalan ayat begitu, dia nak hafal Allah mata khalaqtan nafsi wa semua tu, tu dia bilang mana? Takut dia main begitu. Kalau dia mai Allah mata khalaqtan nafsi, terjemahkan doa ini ke dalam bahasa Melayu, hak tu boleh gagah. Itu di antara contoh-contoh soalan-soalan yang boleh terbit daripada doa-doa ni. Baik. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayat Al-Kursi, baca ayat Kursi, dan Amanar Rasul sampai ke akhir surah Al-Baqarah, dan surah Al-Ikhlas, dan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas, dan surah Tabarakal Ladzi Biyadihil Mulk. Agak-agak tuan-tuan puan-puan lah, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Rabbi wada'tu jambi, start dari situ sampai habis surah Mulk tu, agak-agak dia nak mati lena tak mana. Dan pasal doa ni tak ada habis pasal. Tak sambung dengan surah Mulk pula tu. Surah Mulk ni Imam Ghazali sebut suruh baca waktu nak tidur ni. Tapi kalau nak elak daripada kita tak ada nak habis baca, maka kita baca sebelum tu. Memang disuruh kita baca tiap-tiap malam surah Mulk ni. Sebab di antara kelebihan surah Mulk ialah dia akan menyelamatkan orang beriman daripada siksa kubur. Maka
akan mempertahankan tuan dia baca dia dalam kubur dan pada hari kiamat esok ni. Banyaklah cerita perbincangan dalam surah Mulk. Tapi kalau di sini Imam Ghazali disuruh dia bubuh sekali dengan doa-doa yang kita nak baca, kita nak tidur ni. Cuba bagi saya kata kita lah senang. Takut tak ada najis ya. Takut tak perlu Allah tu lena bina yang tu lah. Memang tu je. Jadi hak benda-benda lagu ni nak. Hak benda-benda lagu ni kita ketiak untuk kita buat. Kita ketiak untuk kita buat dalam keadaan tidur ni. Bukan setakat kita nak jawab pada, bukan setakat kita nak tahu, tapi kita ketiak untuk kita nak buat. Kalau tak boleh sampai baca doa tu sampai habis pun, kita baca doa hak pendek kita baca tu, Amanur Rasul, ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binanas, semua tu, Qul huwallahu ahad, semua tu kita ketiak untuk kita baca. Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, Nabi baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu binanas, tiup di tangan, Nabi gabus semua badan, Nabi tidur. Jadi tak apalah, buatlah mana yang kita mampu. Dan berusahalah supaya engkau tertidur dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Maka sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik rohnya ke atas arash dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu. Ini dia di antara kelebihan yang Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, iaitu orang yang tidur dalam keadaan yang macam tu, dalam keadaan ada wudu, dalam keadaan berzikir kepada Allah Taala, roh dia akan naik ke atas arash. Allahu a'lam. Dan akan ditulis pahala bagi dia macam orang bersembahyang sampailah dia bangun. Hak ni pada Allah orang tanya, kita kena bayang termasuk isteri kan. Tapi yang nak tidur payahlah. Saya tidur kotor sebab isteri bantai ni susah lah. Tak usah lah betul tu kan. Tak apalah ambil yang nak tidur lagi. Kalau duduk tidur sekali tu kalau terpatuh bantai apa semua tu, jangan sudah pilih lagi bini pula. Duduk jauh dia ayam-ayam ada ni. Betul payah kan. Dah kan tu. Nak tidur tu ayam-ayam. Kalau dah terpatuh bantai tu, tawakal pada Allah, terus tidur lah. Tak payah sampai nak susah-susah sampai nak. Payah tak? Allah motor pula dah. Nak kena makit mayang lain pula dah. Makit mayang pula. Tidur motor pula. Lagu tu lah. Penat. Lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Dan benar ni ada orang tanya. Ada orang, isu mana? Nak tidur mayang lagi. Motor lagi bini. Kan susah lagu tu. Baik. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Mungkin tidur kita bincanglah masuk di ayat apa kono-kono ni. Dan kekali olehmu mengikuti tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa payah untuk mengekali tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan ubat yang pahit kerana mengharapkan sembuh. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Walaupun engkau terpaksa hidup dalam keadaan susah selama 100 tahun, maka itu adalah masa yang singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Dan engkau fikirkan betapa engkau boleh sabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kerana hanya menghendaki kerehatan 20 tahun misalnya, maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya itu. Ceritanya Imam Ghazali nak bagi motivasi dari dia. Dia suruh buat apa dia abang ni nak tidur ni sampai kita mati lah. Buat bunyi. Menghadap kiblat, tidur atas lampu keadaan baca zikir-zikir yang disebut semua tu, dia suruh sabar. Kalau tak boleh buat, fikir tengok. Takkan tak sabar pun. Sabarlah saat kita nak buat ni nak cari yang malam ni, abang nak buatkan nanti tu. Kita nak duduk lama je kita boleh sabar nak duduk dalam dunia ni. Kesengsaraan tu atas dunia tak boleh sabar. Takkanlah nak sabar buat benda ni tak boleh pun. Tahan saat. Betul tak dia. Jadi kita pun dekat mana kemampuan yang ada pada kita buatlah. Sebab itulah saya kadang-kadang sebut bab tidur ni, zikir-zikir yang dianjurkan kepada kita untuk kita buat. Kalau kok ada hari-hari kita kan, kita ni ada hari-hari yang kita penat kekuk balik boleh penat sampai kira yang masuk rumah tu nyolong tu yang letak pada. Kalau hatu tu sembang banyak tu, kalau tu wali saja aku dia boleh baca ni. Kalau tekat biasa-biasa kita hak main kuning ni apa-apa kan.
Bismillah pun tak ada baca. Bismillah pun tak ada baca. Sebab tu saya rajin misal kalau kuliah-kuliah tu, kalau kita penat di tuan mana pun, ada satu dua benda jangan lupa nak tidur. Yang pertama Bismillah, yang kedua kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga paling-paling tak ada kita mengucap. Kita mengucap. Pokok kalau mati dalam keadaan mati dan tidur tu, dan mati dalam keadaan kita mengucap. Tu kira takkan tak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah takkan tak ada kot, tak tahu betul mana orang kan, dulu betul mana dengan Bismillah tak ada kan, nak mengucap tak ada kot kan. Kalau betul mana pun pasal tiga benda tu dah buat kot kan, dah buat kot. Jadi tu kalau ke mana pun dengan tinggal pernah letih pun dengan tinggal. Ni hari biasa-biasa lah, hari biasa-biasa yang kita tidur tu kita jangan tinggal. Kemudian dan janganlah kau panjang-panjangkan angan-anganmu, nanti kau akan merasa malas daripada berbuat ibadat. Bahkan kalau kau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu dan katakan di dalam hatimu. Ini motivasi kat kita lah. Kalau ni kata hati, kata orang, bersabarlah engkau, hari ini mungkin engkau akan mati pada malam nanti, dan bersabarlah malam ini mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu ataupun pada umur yang tertentu. Ini nak suruh kita buatlah dah. Kalau mati malam ni, kalau kalau hari ini mungkin kita mati malam ni, malam mungkin mati esok pagi, sabarlah, buatlah. Bersabar dalam melakukan ketaatan ni. Buat. Benda ketaatan ni, orang yang duk biasa buat tak apa. Tapi kalau kita yang jenis jarang-jarang buat, nak boleh buat, Allah Akbar. Dia jadi nak kena memang nak sabar tunggu. Sementara nak boleh jadi, saya buat contoh macam ni lah. Contoh macam sembahyang sunat duha ni. Kalau orang yang baru nak mula sembahyang sunat duha tu, nak boleh khak tu, Allah, dia payah, memang susah payah. Tapi kalau dah ni dah, dia nak tinggal, dia rasa berdosa pula tinggal. Sedangkan kalau ni sunat duha tu tak ngayang, betul apa nak dosa. Tapi kalau dia buat kerak, dia rasa macam bersalah, rasa macam tak kena duduk, rasa macam nak sebarang nak boleh jadi begitu. Amalan yang kita dah buat ni, kita nak boleh jadi begitu. Kena sabar macam puasa sunat kan. Betul juga. Orang yang duk puasa sunat ni, dia kalau tak puasa tu dia rasa lagu dia duduk tak boleh. Dia puasa. Nak bipol tu. Tapi kalau lagu-lagu saya ni, kalau nak boleh nak puasa lagu tu, Allah. Kan. Dia jadi lagu tu. Jadi kena bersabar kan. Kat mana? Mungkin engkau akan mati pada besok pagi, kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu ataupun pada umur yang tertentu. Mana? Mati ni dia tak ada sakit tertentu, tak ada umur tertentu, tak ada keadaan tertentu, tak ada masa tertentu, tak tahu. Yang saya sebut tadi kan. Mati ni kita tak tahu bila, di mana, sakit apa, waktu mana, semua kita tak tahu. Duduk dalam pengetahuan Allah Ta'ala saja. Cuma kita boleh minta doa dalam mati dia. Dekat yang saya jumpa, boleh kita minta doa mati dia Mekah Madinah. Itu boleh. Atalih tak boleh lah. Atalih Allah tak jumpa. Kata ya Allah, walaupun COVID ni saya minta ya Allah, kalau boleh mati di Paris tak apa, dengan orang glamour sikit, kan. Mati di Paris, hebat. Itu saya tak jumpa. Tapi kalau mati di Madinah Mekah, itu memang disuruh minta doa. Antaranya Sayyidina Umar, di antara doa Sayyidina Umar minta doa, Allah marzuqni syahadata fi sabili wa wafata fi baladi nabi. Ya Allah, bagilah rezeki aku untuk mati syahid di jalan Engkau dan mati di negeri Nabi Engkau. Itu di antara doa Nabi, doa Sayyidina Umar. Minta mati syahid dengan minta mati di Madinah. Kita ishbuk mana, kalau mati syahid ni mesti kena keluar kan. Orang nak mati di Madinah pun, tapi Sayyidina Umar mati dengan kena tikam, mati syahid di mana?
di Madinah. Dua-dua dapat. Jadi kita boleh tak nak minta doa mati Madinah Mekah? Boleh. Sebab ada ganjaran-ganjaran tertentu untuk orang yang mati di Mekah, mati Madinah. Jadi kita tak tahulah kita nak mati di mana. Kalau Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia, kitab At-Tazkirah, kita akan mati dan kita akan dikebumikan di bumi daripada tanah yang kita dijadikan daripadanya. Tanah mana tak tahu. Kita ni buat tanah mana tak tahu. Kalau tuan-tuan Allah Ta'ala buat dia tanah di India, Allah Ta'ala akan adakan hajat pada kerja tuan-tuan di India, dia mati di India. Kalau tuan-tuan perempuan buat pada tanah daripada England, dia mati di England. Nak mati mana tak tahu. Tanah kubur kita tahu mana tahu. Saya dengar arwah tok saya. Arwah tok saya bawa arwah pak nakal saya, bawa arwah ayah saya main daripada petani. Main daripada petani tu zaman tahun 20-an dulu ni, 20-30-an dulu ni. Main duk akal lah aku pedang ni, kok ni. Lepas tu akhirnya mati tanah kubur simpan di, tak tahulah tuan-tuan pernah dengar ke tak, Kampung Pura, jalan nak pergi Wong Mabau, Wajah Putih, Padang Cicak, Kurang. Kau tu rumah nama mendatang-mendatang tu kan. Duduk nonton tak tu tak pernah ada terpikir duduk nonton kan. Main tu mana duduk nonton. Tu dah masa dia sakit tu, arwah ayah saya beri tanah tu. Jadi bawa lah dia sakit tu, bawa duduk nonton. Tak pernah tahu apa dia. Jadi tu kita tak tahu tanah kubur kita datang mana. Sebab tu dah disuruh kita beringat. Antaranya lagi lah, elok sekarang. Sebab tu lah kalau kita nak musafir, kita disuruh kita bayar hutang-hutang kita mana-mana. Sebab tu lah kita tengok tua-tua dulu, bila dia buka, dia dah cari siapa ada hutang, bayar hutang semua. Sebab di antaranya orang sebut, kita keluar pergi musafir tu kita tak tahu nak mati di mana. Teman-teman zaman dulu, zaman dah ni boleh dah gagah sikit. Kalau nak pergi buka, sama ada kalau mati di airport, buat balik tanam di tempat kita, ataupun mati sampai di Jeddah, tanam di Jeddah, ataupun mati di Mekah, tanam di Mekah, atau mati di Madinah, tanam di Madinah. Jadi teman-teman dulu ni kita tak tahu nak mati tak mana. Maka hutang bayar selesai. Tapi zaman dah ni hutang yang bayar tu adalah hutang yang bukan hutang yang berjadual tu tidak. Dia kata kalau nak bayar hutang dia habis dulu, bukan tak pergi Mekah. Rumah ada lagi 89 ribu lagi, kereta ada 40 ribu lagi, kita tunggu nak bayar tu tuan-tuan pakai tak pergi mana kan. Jadi hak hutang sikit-sikit tu, tu hak hutang jadual tu tak tahu tak apa kan. Sebab dia tak tahu nak mati tahun. Maka lagu ni juga lah Imam Ghazali pesan kat kita ya bang lah, kita tak tahu dalam keadaan bila kita nak mati, sakit apa kita, tak sakit pun dah, jatuh mati pun dah dah sesak-sesak nafas. Buku dia pun ni, dua ni, minggu depan tengah hari tu, ketiga tu, sesak nafas. Panggil ambulans kan, pergi hospital. Tak ada, pergi hospital 4. Pergi ketiga ke, pergi ketiga 4.5 ke 4.5 ke dia orang. Tak ada. Jadi kita tak tahu. Kematian pasti akan datang, tapi tak mati pasti akan datang. Oleh itu, bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula. Dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja lagi. Ini dia suruh kita, dia panggil apa? Istilah orang kata monolog. Dia cakap ke orang lagi, dia cakap kat dia sendiri dalam hati. Lihat ni nak mati tak tahu bila kan. Duk siap apa sangat ke dunia kan. Nak kira ke akhirat ke sama. Tu cakap ke orang lagi tu. Ini kalau kita masa tak sabar dan masa teruk nak buat amalan-amalan, terutama yang dalam bahagian persiapan nak tidur saat ni dan nak tidur ni, maka ini disuruh kita duk cakap dengan kita sendiri. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari, kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, kemudian lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu dan pasti ia akan menolak nasihatmu.
dan merasa berat untuk mengejarkan ketaatan, maka paksakanlah dirimu untuk mengejarkan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguh-nangguhkan ketaatan dan tidak mengambil berat dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Alah, bagi mungkin Allah 30-40 tahun ni relax mana kita lepas ni apa lepas ni duk lepas ni kadang-kadang bukan saya nak kata semua, tidak bukan semua, ada kadang-kadang orang kerja tapi dah nak pergi maaf buat lepas bencin lepas bencin habis lepas bencin tu mujur alhamdulillah kalau berubah kalau nak pergi. Kadang-kadang lepas bencin tu uyup dengan bencin tu kan tak ada sembang surau apa surau, jemaah apa jemaah, ngaji apa benda, sebab daripada awal tak buat. Hak ni kalau kita boleh hidup 30-40 tahun lagi pun, kalau waktu lah boleh hidup, boleh buat, maka sampai 30-40 tahun esok ni pun dia buat tu. Tapi kalau dia tangguh, dah sampai masa yang hak kita duk tangguh tu, dengan duk harap kita nak boleh buat, dengan duk harap kita nak boleh buat, maka pada ketika itu kau pasti akan menyesal. Tengok-tengok mati ya. Apa bencin tapi tengok-tengok tak ada nak bencin, mati dah. Apa ramai hak tak ada nak bencin. Saya sembang dengan siapa lama dah. Dia saya duduk dengar banyak orang lepas bencin ni selalunya bencin dapat duit apa namanya, duit krediti tu, buat rumah baru, buat semua gunung ni. Saya duduk dengar banyak orang kata buat rumah baru yang elok-elok, siap rumah baru kaya nak masuk mati. Banyak orang lah. Tu kebetulan lah tu. Jadi kalau jadi begitu buat guna. Kita tak apa-apa bencin ya. Bencin bila ni apa nama, lepas siap rumah baru ni baru nak bola pi rumah, duk tunggu siap rumah baru, elok-elok siap masuk. Mati, tak ada nak pergi waktu tu dah penuh dengan penyesalan. Dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya, dan hendaklah kau selalu mengingati satu pepatah Arab. Menyesal yang masuk dalam kubur ni memang bukan masa balik-balik lah. Masa kita boleh bayang sendiri lah. Masuk dalam tu, apa hak ada tu lah bawah kita. Kalau tak ada apa, agak boleh fikir, kata malaikat, saya tersilap. Macam ni kita boleh dah sat balik ni. Kalau malaikat dia baik dia tak apa-apa hari balik, minggu tak apa, biar lagi main balik lah. Minggu kalau dia kata betul juga ataupun ada nas yang sebut kata siapa yang mati kalau dia rasa penyesal, dia boleh minta kat malaikat balik, dibenarkan 2 minggu saja. 2 minggu, lepas tu masuk balik. Kalau betul tak apa, buat biar tak apa nak buat pun tak apa dah, sebab bila kita masuk buang, kita boleh balik, kita tolak buat, kita boleh pergi balik, dia balik pulang 2 minggu. Kalau betul buat pergi apa pun kan. Masalah dia bila masuk dan tu dia tak boleh buat apa dah, tak boleh buat. Dia kata penyesalan tiada kesudahannya. Pepatah Arab kata wa'inda sabah yuhmadul qaum as-sura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Nota kaki apa maksud pepatah ni? Maksud pepatah ini ialah kumpulan yang berjaya berjalan di waktu malam, mereka akan sampai ke tujuan di awal pagi. Lain halnya dengan kumpulan yang tidur sahaja pada waktu malam, mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang berjaya yang telah menggunakan masa mereka dengan bijak, manakala kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang akan mengalami kerugian dan penyesalan. Geng yang jalan tengah malam tu pedah jugalah, buat guna susah lah, jalan juga. Bila sampai waktu pagi, dia sampai ke tempat tujuan, maka dia akan dipuji. Berbeza dengan kumpulan yang satu lagi. Maka kita pun betul kan, kalau hak waktu duk hidup ni, gunalah, sabarlah, buatlah, biar kau mana hak disuruh tu, maka bila sampai ke tempat dia esok ni, tempat tujuan, lega dipuji. Tapi kalau kita ambil waktu ada ni, maka ketika tu kita akan menyesal
Tak sudah. Dan apabila kau sudah mati, barulah segala apa yang kau sebutkan ini menjadi satu kenyataan seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikhabarkan kepadamu pada satu masa kelak. Masuk dalam tu. Oh, ni lah no. Nabi Quran duk cerita apa dulu ni lah. Tui no Allah. Tui no waktu tu tak ada makna. Setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang dan puasa setelah adat keduanya, dan juga ada sembahyang berjemaah dan ada sembahyang Jumaat. Baik. Jadi tidur, mati pada tidur, maka persediaan untuk menjaga sembahyang tu kita akan bincang. Kau ada soalan sikit, kita bincang apa nak bincang dari 15 minit. Buka belum? Lepas saya disebut dah waktu ni waktu perdana, grade 2 ni. Buat saya usahakan nasi dia tadi, tuan-tuan, buat takkan diri, boleh gerak.